Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainis Afika binti Mansur dan hari ini saya akan membentangkan mengenai refleksi pertengahan praktikum RPP bagi fasa yang kedua. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang kepada sekolah yang saya telah berpraktikum, iaitu Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak. Saya mempunyai 3 kelas, iaitu kelas yang pertama bagi pendidikan khas iaitu Raudah 3, manakala kelas yang kedua dan ketiga bagi aliran perdana ialah bagi subjek pendidikan muzik iaitu 3 sarjana dan 4 cendekiawan. Baik, jumlah murid yang saya perolehi adalah 6 orang murid bagi pendidikan khas, manakala bagi aliran perdana pula 3 sarjana memperolehi 28 orang murid, manakala bagi 4 cendekiawan saya memperolehi 34 orang murid. Baik, jumlah masa mengajar saya keseluruhannya adalah 10 waktu, di mana 6 waktu di matematik dan juga matematik pendidikan khas, manakala 2 waktu lagi bagi kemahiran manipulatif. Namun untuk aliran perdana pula saya memperolehi 2 waktu, iaitu bagi subjek pendidikan muzik. Baik, guru pembimbing saya ialah Puan Azlina binti Adam dan juga Puan Marliza binti Abu Hanafiah. Untuk pensyarah penyelia saya bagi aliran teras iaitu Tuan Haji Mustafa bin Jantan, manakala bagi elektif teras iaitu muzik iaitu Puan Catherine Jahmimin. Baik, kita teruskan dengan isi kandungan. Terdapat 4 isi kandungan yang saya akan kupas, iaitu yang pertama, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi sepanjang saya berpraktikum. Yang ketiga, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir ialah komen dan reaksi terhadap pengalaman di sekolah. Untuk isu yang pertama iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG. Saya telah memperolehi 3 aspek, iaitu aspek yang pertama ialah pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Yang kedua ialah teori pembelajaran dan yang ketiga ialah teknologi maklumat dan komunikasi ataupun disingkatkan sebagai TMK. Baik, untuk pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, apa yang saya telah mengaplikasikan di sekolah ialah yang pertama, menentukan peraturan kelas. Seperti mana kita tahu, apabila kita mempunyai peraturan kelas, semestinya keadaan di dalam kelas itu akan sentiasa teratur. Sebagai contoh, saya telah membuat peraturan kelas di mana murid perlu mengangkat tangan untuk menjawab. Jadinya, apabila murid melaksanakan peraturan tersebut, kelas akan menjadi terkawal. Baik, yang kedua, menjalinkan hubungan yang baik dengan murid. Sebabnya apabila kita menjalinkan hubungan yang baik dengan murid, semestinya tingkah laku murid lebih mudah untuk kita terapkan. Dan yang ketiga ialah penugahan sosial, di mana saya mengaplikasikan penugahan sosial semasa di dalam kelas. Sebagai contoh, senyuman dan juga kata-kata pujian. Kedua-dua penugahan ini semestinya dapat memotivasikan murid untuk terus belajar. Dan yang terakhir ialah penugahan ganjaran, di mana saya menggunakan token ekonomi dan juga kad ganjaran. Kedua-dua penugahan sosial dan juga penugahan ganjaran ini semestinya dalam masa yang sama akan meningkatkan motivasi murid dan menggalakkan murid untuk terus belajar. Seterusnya kita pergi kepada teori pembelajaran. Terdapat pelbagai teori pembelajaran yang digunakan sewaktu PDP. Namun yang telah banyak saya aplikasikan di dalam kelas adalah 2, iaitu teori Albert Bandura dan juga teori behaviorist. Baik, untuk teori Albert Bandura, saya telah mengaplikasikan dengan cara peniruan secara langsung dan juga peniruan melalui elisitasi, di mana peniruan secara langsung ni didemonstrasikan oleh guru sendiri di hadapan kelas dan juga murid akan mengikut apa yang telah kita demonstrasikan. Manakala peniruan melalui elisitasi ni saya gunakan sewaktu di aliran perdana dan juga PPKI, tapi kebanyakannya saya gunakan di aliran perdana, di mana saya akan menghargai segala hasil kerja yang disiapkan oleh murid dengan saya menunjukkan kepada rakan-rakan yang lain. Apabila saya menggunakan peniruan secara elisitasi ni, murid-murid yang lain akan berasa lebih tercabar dan ingin lebih bermotivasi untuk melakukan dengan lebih baik. Kesannya dapat menyamaikan nilai-nilai murni dan dapat memotivasikan murid itu sendiri. Baik, untuk teori behaviorist, saya telah menerapkan dari segi penugahan positif. Penugahan positif ni terbagi kepada 2, iaitu pujian dan juga ganjaran. Kesannya murid akan lebih bersemangat dalam kelas dan juga pelibatan murid akan menjadi lebih aktif.
Baik, seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, saya telah terapkan apa yang saya telah pelajari di IPG melalui TMK di dalam kelas dengan menerapkan elemen-elemen TMK dalam PDP. Contohnya, saya menggunakan aplikasi YouTube, aplikasi Canva dan sebagainya, aplikasi-aplikasi ataupun gamifikasi yang interaktif supaya dapat menarik perhatian murid dalam pembelajaran. Okey, seterusnya, penggunaan video, lagu, keyboard dan gambar. Okey, di sini disebabkan oleh di sekolah saya alat muzik yang telah disediakan amatlah terhad. Jadinya keyboard antara salah satu alat muzik yang tidak terdapat di sekolah. Apa yang saya laksanakan ialah saya telah menggunakan aplikasi piano yang terdapat di dalam internet supaya saya boleh menggunakan juga keyboard walaupun secara online. Jadinya di sini penggunaan TMK sangatlah diperlukan supaya kelas tersebut berjalan dengan lancar. Okey, dan yang terakhir adalah kepelbagaian bahan bagi set indaksi. Contohnya, bukan sahaja kita kena buat set indaksi secara maujud, kita boleh juga menggunakan TMK dari segi nyanyian, dari segi YouTube, dari segi game yang menarik dan sebagainya supaya murid akan lebih tertarik dan bersedia untuk sesi PDP. Baik, seterusnya antara pengetahuan dan kemahiran yang baru yang telah diperolehi sepanjang saya berpraktikum di sekolah, iaitu yang pertama ialah cara pengendalian kelas secara fizikal yang lebih jelas. Yang kedua, peranan dan sikap empati dalam diri guru. Yang ketiga, cara mengendalikan program yang ditugaskan. Dan yang terakhir ialah cara berkomunikasi dengan pelbagai pihak. Baiklah, kita akan lihat yang pertama dulu di mana cara pengenalan kelas secara fizikal yang lebih jelas. Baik, sebelum ini seperti yang kita tahu, kami berada di fasa praktikum yang pertama di mana kami berpraktikum secara online sahaja. Oleh itu, ini merupakan pengalaman yang pertama bagi kami untuk secara bersemuka ataupun fizikal. Jadinya, kami akan merasailah situasi yang sebenar ketika proses PDP yang sekarang, di mana kami perlu menggunakan teknik ataupun strategi yang bersesuaian untuk diaplikasikan kepada murid. Kalau kita tengok pada fasa yang pertama, kawalan kelas itu sentiasa terkawal kerana murid berada di dalam Google Meet tu, guru tu boleh mute kan. Jadinya murid itu akan jadi terkawal. Tetapi di sekolah, apabila secara fizikalnya, kelas itu adalah kelas kita sahaja dan guru inilah orang yang akan ketuai dalam kelas. Jadinya dengan teknik yang tidak bersesuaian, semestinya kawalan kelas tidak akan terjadi. Oleh itu, antara yang saya perolehi pada praktikum fasa yang kedua ini ialah asas dan kemahiran pengawalan kelas. Jadinya dengan adanya pengalaman secara bersemuka ini semestinya dapat memupuk antara kemahiran-kemahiran yang boleh diaplikasikan secara kelas bersemuka. Baik, seterusnya ialah perasaan sikap empati dalam diri guru. Okey, yang pertama saya memahami tugas sebaik mungkin sebagai seorang guru. Bukan sahaja sebagai seorang guru ni kita datang, kita mengajar, kita balik. Itu bukan sahaja itu saja. Tapi ada lagi yang selain itu di mana kita rasa tanggungjawab sebagai seorang guru tu untuk mengajar telah terpupuk di dalam hati kita sendiri. Jadinya datang ke sekolah, mengajar dengan bersungguh-sungguh supaya apa yang kita mengajar itu murid itu dapat digunakan dalam dirinya untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Jadinya dengan adanya empati dan tanggungjawab dalam diri guru itu semestinya akan membantu kemenjadian murid pada masa yang akan datang. Okey, yang kedua, mempunyai sikap empati yang tinggi. Yang ketiga, memahami masalah murid dan keluarga. Seperti yang kita tahu, murid-murid kita ini mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza. Jadinya sebagai seorang guru, kita perlulah bersikap terbuka dengan menerima latar belakang murid itu sendiri. Jadinya kita sebagai seorang guru tidak boleh nak judge ataupun nak cakap apa-apa yang kita tidak tahu. Jadinya kita perlulah memahami murid kita itu. Sebagai contoh, ada murid yang ada masalah kewangan. Jadinya kita sebagai seorang guru tidak patut untuk kita memaksa murid itu membeli sesuatu yang mahal dan sebagainya. Jadinya kita perlulah
berfikir secara kreatif macam mana kita nak membantu murid tu. Okey, seterusnya tetap menjalankan peranan sebagai guru. Baiklah. Ini adalah peranan hakiki kita ataupun tugas hakiki kita di sekolah, iaitu sebagai seorang guru. Tapi dalam masa yang sama kita perlu membantulah anak-anak murid kita supaya mereka berasa seronok untuk berada di sekolah. Okay, seterusnya. Okey, cara untuk berkomunikasi dengan pelbagai pihak. Ini antara yang terbaru juga yang saya perolehi, di mana sewaktu fasa pertama saya tidak memperolehi pengalaman ini kerana kami hanya berjumpa sekali sahaja, iaitu di awal ketika melapor diri bersama dengan pihak pentadbir. Tetapi apabila kita berada di sekolah, iaitu pentadbir ini adalah orang yang paling banyak kita akan berurusan sebagai seorang guru. Jadinya antara pengalaman yang saya perolehi ialah bagaimana adab untuk kita bercakap, macam mana untuk kita mengemukakan cadangan sekiranya kita ada, dan macam mana kalau kita nak selesaikan sebarang masalah dengan cara berhubung dengan pentadbir. Okey. Antara seterusnya yang saya belajar untuk cara berkomunikasi adalah dengan guru-guru. Okey, seperti yang kita tahu, pendidikan khas ini adalah selalunya lah bangunannya akan terasing daripada aliran perdana. Jadinya, untuk saya nak memberitahu bahawa ada kewujudan guru praktikum di sekolah itu adalah dengan berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah. Jadinya walaupun bangunan kita tu terpisah dan hubungan antara guru pendidikan khas dan juga guru alim perdana sering tak berapa nak baik, tetapi sebagai antara langkah untuk saya berkomunikasi adalah dengan pergi ke bilik guru dan memperkenalkan diri ataupun berbual-bual dengan guru-guru di aliran perdana. Jadinya hubungan antara kedua-dua pihak itu akan terjalin. Okey, seterusnya dengan ibu bapa pula. Okey, macam mana komunikasi dengan ibu bapa? Setakat yang saya telah pelajari, yang telah saya dapat, hubungan dengan ibu bapa ni kita selalu bertanyakan kepada ibu bapa macam mana anaknya di rumah. Lepas tu kita akan bertanyakan anaknya macam mana tingkah laku anak tu di rumah dan juga tingkah laku di sekolah. Jadinya apabila ada komunikasi di antara ibu bapa dan guru tu, semestinya kita akan dapat membantu anak murid kita untuk membaik pulih dari segi tingkah lakunya ke ataupun dari segi akademik. Sebabnya sesuatu tingkah laku ataupun akademik yang kita ajarkan di sekolah perlulah berterusan sehinggalah ke rumah. Jadinya dengan ada komunikasi daripada ibu bapa dan guru tu, semestinya lah kerjasama tersebut akan dapat membantu anak-anak ini. Dan seterusnya ialah komunikasi di antara murid-murid. Okey, sebagai seorang guru perlulah bijak untuk berkomunikasi dengan murid. Sebagai contoh, kita perlulah rendahkan laras bahasa sesuai dengan murid-murid. Lepas tu kita perlulah pandai untuk mengambil hati murid-murid supaya murid-murid ini berminat untuk berada dalam kelas kita. Baiklah, untuk pengurusan sekolah pula seperti yang saya beritahu tadi, lebih kepada pengurusan di sekolah. Jadinya dari segi kelas ke dan sebagainya lah. Sebagai contoh, sekolah saya pernah ada masalah di mana terdapat perselisihan faham di antara pengurusan dan juga guru praktikum ini, di mana kami perlu relief kelas, tetapi pihak pengurusan telah meletakkan waktu relief itu adalah waktu ketika kami mempunyai kelas di pendidikan khas. Jadinya apa tindakan yang dilakukan ialah dengan cara berkomunikasi dengan pihak atasan, di mana memberitahu secara baiklah bahawa waktu ini mempunyai kelas dan tidak boleh masuk untuk kelas relief, dan juga memberikan jadual waktu kepada pihak pentadbir supaya masalah ini dapat diselesaikan dan tidak akan berulang. Seterusnya kita akan tengok kepada aspek yang ketiga, iaitu ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Baik, ini antara yang saya aplikasikan dan telah saya hasilkan di dalam kelas dan mencapai perubahan yang positif, iaitu yang pertama, token ekonomi dan juga kad ganjaran. Yang kedua, inovasi pop the balloons, dan yang ketiga ialah inovasi dam ulfa. Okey, jom kita lihat satu-satu. Baik, ini merupakan token ekonomi yang saya gunakan bagi kelas pendidikan khas, di mana saya mengaplikasikan ganjaran kepada murid-murid saya apabila mereka selesai menjawab soalan dan berkelakuan baik sepanjang proses PDP tersebut.
maka kereta yang bagi setiap orang itu akan bergerak ke fasa yang seterusnya, dan akhir sekali apabila mereka membuat perlakuan yang baik selama 6 minggu berturut-turut, mereka akan memperolehi kereta itu sebagai ganjaran. Jadinya apa yang saya lihat, murid akan lebih bersemangatlah di dalam kelas dan tingkah laku mereka akan lebih terkawal. Baik, seterusnya ialah kad ganjaran. Kad ganjaran ini saya aplikasikan di dalam kelas aliran perdana bagi pendidikan muzik. Bagi sesiapa yang menyelesaikan tugasan, saya akan memberikan cop, dan pada gambar rajah hadiah tersebut, murid tersebut akan memperoleh hadiah misteri. Baik, seterusnya ialah Pop the Balloons, di mana tajuknya adalah nombor menaik. Okey, ini antara aplikasi yang antara inovasi yang saya hasilkan menggunakan aplikasi PowerPoint untuk murid-murid saya menjawab aktiviti untuk nombor menaik. Dan yang terakhir ialah inovasi Dam Ulfa, di mana saya menggunakan saya menghasilkan inovasi ini bagi pendidikan muzik. Baiklah. Seterusnya kita akan lihat kepada aspek yang keempat, iaitu komen dan reaksi terhadap pengalaman di sekolah. Terdapat 3 aspek yang saya tekankan, iaitu kekuatan, kelemahan dan juga penambahbaikan. Baik, untuk kekuatan, apa yang saya dapat lihat dalam diri saya sendiri sepanjang berpraktikal ini adalah guru mesra dengan murid. Jadinya ini dapat dilihat di mana seorang murid itu tidak sabar untuk datang ke kelas, untuk masuk ke kelas, dan sering bertanya, cikgu akan masuk ke kelas ataupun tidak hari ini, kita nak belajar apa hari ini. Dan itu menunjukkan bahawa saya telah berjaya menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Baik, yang kedua, menguasai kesenian, di mana saya mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari di IPG di dalam kelas bagi tajuk kesenian, iaitu pendidikan muzik. Saya mengaplikasikan saya punya kemahiran belajar di IPG, iaitu mempelajari permainan keyboard di sekolah. Okey, yang ketiga, mengaplikasikan PAK 21, di mana saya menggunakan TMK, saya menggunakan strategi-strategi yang dipelajari, dan juga saya menggunakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan PAK 21. Dan yang terakhir ialah komunikasi dua hala, di mana komunikasi dua hala di antara guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid terjalin. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi kelemahan pula. Okey, apa kelemahan yang telah saya kenal pasti sepanjang saya berpraktikum di sekolah ialah yang pertama, akses TMK yang terhad, di mana penggunaan LCD di sekolah itu hanyalah limit kepada 2 buah LCD sahaja. Jadinya sekiranya saya ingin menggunakan TMK di sekolah, saya perlu memberitahu lebih awal dan juga perlu memeriksa jadual sama ada terdapat guru lain menggunakan LCD tersebut ataupun tidak. Sekiranya guru lain menggunakan, maka pada hari kejadian saya tidak boleh menggunakan TMK. Jadinya perkara ini adalah antara kelemahan lah yang perlu ditambah baikkan oleh pihak sekolah. Okey, yang seterusnya, aktiviti kurang mendapat sambutan, di mana kelemahan ini saya lihat di awal ketika saya mula berpraktikum. Ketika itu bagi saya kelemahan itu kerana saya belum mengenal dengan lebih mendalam lagi murid-murid saya. Jadinya setelah saya mengenal dengan lebih mendalam, aktiviti-aktiviti itu pun saya telah rancang berdasarkan minat-minat murid. Okey, seterusnya, kurang tegas terhadap murid. Ini saya lihat pada pendidikan khas, di mana saya sering berlemah lembut dan juga memujuk murid tersebut. Tetapi setelah dilihat, teknik ini tidak berkesan kepada murid itu. Antara teknik yang perlu saya gunakan ialah saya perlu lebih tegas supaya mereka mendengar arahan yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, kawalan kelas yang kurang memuaskan. Seperti yang diberitahu tadi, sebelum ini saya berpraktikum fasa 1 secara online, tidak bersemuka. Jadinya kawalan kelas tu sentiasa okey. Tetapi apabila secara fizikal ini, strategi yang pada awalnya saya gunakan sangat tidak bersesuaian. Jadinya sekarang ini saya telah menggunakan strategi yang lain bagi kawalan kelas. Baik,
Untuk kelemahan tadi, terdapat juga cadangan penambahbaikan yang saya laksanakan, iaitu dengan yang pertama, sekiranya saya ingin menggunakan TMK tetapi tidak dapat, maka saya akan menggunakan inisiatif lain, iaitu dengan menghasilkan BBM mawjud yang bersesuaian dengan murid. Yang kedua, saya akan merujuk guru pembimbing dan juga pensyarah bagi menyelesaikan masalah untuk aktiviti yang dilaksanakan itu. Sebagai contoh, kelemahan saya, aktiviti yang dilaksanakan tidak dapat sambutan. Jadinya saya akan bertanyakan kepada guru pembimbing bagaimana aktiviti yang bersesuaian dengan kehendak murid tersebut. Dan yang ketiga, menjadi lebih tegas terhadap murid. Jadinya apabila saya tegas, murid akan mendengar segala arahan yang diberikan oleh saya. Dan yang terakhir, guru haruslah lebih bersikap terbuka. Terbuka itu seperti guru perlulah bijak untuk mencari inisiatif lain dari segi kaedah dan ataupun strategi dalam kawalan kelas. Baiklah, itu saja antara ilmu ataupun antara pengetahuan yang diperolehi sepanjang saya berpraktikum di SK Tanjung Minyak selama 6 minggu ini. Jadinya sekian, terima kasih.